Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Siti Nordayana dan hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang prototipe website bagi final project kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Amira, Nurul Syafinas dan Nurul Afiza. Okey, jadi nama untuk projek kami ini ialah Rent and Go yang merupakan sistem penyewaan kereta dan kami menggunakan Wix.com untuk membina website kami. Jadi, sistem ini boleh didapati dalam bentuk website ataupun mobile view. Jadi sekarang ni saya akan buka website tersebut dengan hanya memasukkan link website tersebut iaitu www.rentandgo.name.my. Kemudian anda boleh search. Jadi dengan hanya masukkan link ni, dia akan terus pergi ke website tersebut. Selepas itu, pengguna perlulah login terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya nak nyatakan bahawa bahagian login ini hanyalah sekadar prototipe sahaja. Okey, jadi pengguna yang masih belum sign up, mereka perlulah sign up terlebih dahulu. Jadi ini merupakan option bagi mereka untuk sign up. Tapi manakala pengguna yang telah sign up, mereka hanya perlu login sahaja. Jadi sebagai contoh di sini, saya akan menggunakan Google untuk login. Saya akan menggunakan email saya. Dan apabila bahagian login ni dah keluarkan ikon, sebagai contoh gambar saya ni, ini bermaksud pengguna telah berjaya login dan data mereka telah dimasukkan ke dalam database. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan bahagian database tersebut. Okey, baiklah. Jadi di bahagian database ni, saya sebagai admin hanya boleh baca data yang dimasukkan oleh pengguna dalam database ni. Jadi di sini saya tak boleh nak padam data mereka ataupun nak update data mereka. Okey, jadi seperti yang anda boleh nampak di dalam database database ini, anda boleh nampak kami ada bahagian ID. Kami ada email mereka yang login ataupun sign up ke dalam website kami, nama mereka, gambar. Jadi gambar ini kami boleh dapat hanya menerusi sebagai contoh tadi saya login menggunakan email. Jadi ini merupakan gambar daripada email saya. Okey, kemudian saya boleh dapat tahu sama ada mereka masih aktif menggunakan website Rent and Go ini ataupun tidak. Dan juga yang terakhir adalah bila kali terakhir mereka login ke dalam website Rent and Go. Okey, jadi seterusnya saya akan kembali kepada laman utama website Rent and Go. Jadi di sini anda boleh nampak page laman utama, katalog, tempat sekarang, tentang Rent and Go. Jadi di bawah page tentang Rent and Go ni, kami mempunyai page terma dan syarat dan juga dasar privacy. Kemudian yang terakhir adalah page hubungi kami. Okey. Jadi di bahagian atas ini juga mempunyai search tools di mana pengguna boleh mencari apa-apa maklumat yang ada dalam website kami ni dengan hanya menaip ke dalamnya dan tekan search. Saya akan tunjukkan bahagian ni sebentar lagi. Okey, jadi kita akan lihat bahagian page laman utama ni. Mula-mula pengguna akan nampak ucapan selamat datang ke Rent and Go serta button yang telah dilinkkan pergi ke page tempat sekarang. Kemudian, website ini mempunyai slideshow untuk tujuan promosi yang diadakan oleh Rent and Go.
Jadi slideshow ni tujuan utamanya adalah untuk menarik minat pelanggan untuk menempah kereta daripada Rent and Go. Seterusnya di bahagian laman utama, kami mempunyai penerangan tentang serba sedikit tentang apakah itu Rent and Go. Jadi Rent and Go merupakan platform di mana pelanggan boleh membuat tempahan penyewaan kereta dengan mudah, cepat dan pantas. Kami juga menyediakan pelbagai jenis variasi kereta dengan harga yang berpatutan bagi memenuhi kehendak pengguna. Selain itu, pada page laman utama Rent and Go juga telah menyediakan sedikit penerangan tentang kelebihan yang ada pada website kami. Sebagai contoh, website kami adalah sangat fleksibel. Jadi Rent and Go adalah sangat fleksibel digunakan untuk membuat tempahan penyewaan kereta kerana ianya hanya perlu menerusi laman web dan aplikasi. Ia juga sangat mudah digunakan dan pantas. Kemudian, Rent and Go mempunyai banyak pilihan kereta. Jadi, kepuasan pelanggan kami merupakan perkara yang sangat penting bagi kami. Dengan adanya pelbagai variasi kereta, pelanggan dapat memilih kereta yang bersesuaian dengan cita rasa mereka. Okey. Dan akhir sekali, Rent and Go menyediakan kereta sewa dengan harga yang berpatutan. Jadi, di sini Rent and Go menyediakan anda kereta yang anda inginkan dengan harga yang berpatutan dan pastinya berbaloi. Kami juga sentiasa membuat promosi untuk menghargai anda sebagai pelanggan kami. Okey, dan akhir sekali pada page laman utama ni kami mempunyai tata cara penggunaan Rent and Go. Jadi di sini ada serba sedikit tentang cara untuk membuat tempahan. Pertama sekali, pelanggan hanya perlu pilih kereta yang mereka mahu, kemudian membuat tempahan melalui website ataupun aplikasi Rent and Go, dan akhir sekali mereka boleh ambil kereta tersebut dan pandu. Okay, baiklah, sekarang ni saya akan kembali ke bahagian search tool. Jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana ianya berfungsi. Sebagai contoh, saya akan ambil salah satu jenis kereta yang ada pada page katalog. Jadi, jenis-jenis kereta tersebut adalah maklumat yang ada pada website kami. Sebagai contoh, saya akan ambil kereta Myvi. Jadi, saya hanya perlu type Myvi dan search. Anda hanya perlu tunggu masa beberapa saat dan ia akan memaparkan maklumat yang anda kehendaki. Kemudian anda boleh klik pada maklumat tersebut dan ia akan memaparkan maklumat yang anda cari tadi. Sekarang ni saya akan teruskan dengan page katalog. Jadi page ini bertujuan untuk memaparkan jenis kereta yang kami sediakan beserta sedikit penerangan mengenai kereta tersebut dan juga harga permulaan bagi setiap kereta per jam. Kami juga telah letakkan button yang telah dilinkkan kepada page tempahan bagi memudahkan pelanggan untuk membuat tempahan. Jadi page ini tujuan utamanya adalah untuk memudahkan pengguna untuk melihat jenis kereta serta harga kereta tersebut yang ada dalam website kami. Okey, sekarang ni saya akan pergi ke page tempah sekarang dengan hanya klik button ini. Jadi sekarang ni kita telah berada dalam page tempah sekarang. Seperti yang anda nampak pada permulaan page tempahan ini ada bahagian form untuk maklumat tempahan. Jadi di sini telah dinyatakan supaya pengguna isikan maklumat seperti tarikh, masa dan tempat untuk penempahan kereta sewa. Jadi di bahagian form ini anda boleh nampak bahawa ada dua bahagian iaitu bahagian ambil kereta sewa serta bahagian untuk pulang kereta sewa. Jadi pelanggan yang ingin membuat tempahan kereta sewa dikehendaki untuk mengisi maklumat mereka di bahagian form tersebut. Sebagai contoh, untuk bahagian tarikh ambil, saya akan letakkan tarikh 10 April
masa 12 tengah hari, bertempat di LBJ. Kemudian, saya akan isikan form untuk bahagian pulang. Jadi sebagai contoh, saya nak pulangkan kereta tersebut pada keesokan harinya, iaitu 11 April. Masa pulang saya akan letakkan sama seperti masa ambil, iaitu 12 tengah hari. Manakala tempat untuk saya pulangkan kereta sewa adalah bertempat di Politeknik Nilai. Okey, setelah itu saya hanya perlu memilih jenis kereta yang saya mahukan. Sebagai contoh, saya akan pilih kereta Proton Saga. Untuk submit, anda hanya perlu menekan button tempah. Tetapi jikalau anda ingin menukar fikiran, anda hanya perlu menekan button batal. Dan ia akan membawa anda kembali ke laman utama. Okey, jadi sekarang ni saya telah menekan button tempah. Dan sebentar lagi ianya akan membawa anda ke page yang seterusnya. Okey, jadi seperti yang anda boleh lihat, ia telah berjaya pergi ke page seterusnya. Di sini anda boleh nampak paparan bagi maklumat tempahan yang saya telah masukkan tadi. Ini bermaksud maklumat tempahan yang saya isikan sebentar tadi telah berjaya dimasukkan ke dalam database. Sekarang ini saya akan membuka database untuk maklumat tempahan. Okey, jadi ini adalah database untuk maklumat tempahan dan seperti yang anda boleh nampak, ini adalah data yang saya telah masukkan sebentar tadi. Untuk bahagian database ini mempunyai ID untuk maklumat tempahan, tarikh dan masa ambil, tarikh dan masa pulang, tempat ambil, tempat pulang serta jenis kereta. Bagi mana-mana admin yang memasuki database ini, mereka boleh update dan juga delete data yang ada di sini. Sebagai contoh, saya akan update terlebih dahulu data di bawah ini. Jadi, saya akan update tempat ambil dia kepada Bandar Anstek. Okey. Jadi, seperti itu sahaja cara untuk update data di dalam database ini. Kemudian, saya akan delete data ini dengan hanya klik pada bahagian sini dan delete. Jadi, itu sahaja cara untuk update dan delete data. Okey, sekarang kita akan kembali ke website tadi. Seperti yang anda boleh nampak, di sini mempunyai bahagian form untuk maklumat peribadi, alamat penyewa dan pengesahan lesen memandu. Jadi saya akan pergi satu persatu untuk setiap bahagian form. Pengguna dikehendaki untuk mengisi maklumat mereka ke dalam semua form tersebut. Okey, jadi di sini saya akan mula untuk mengisi form pada bahagian maklumat peribadi. Untuk bahagian nama, saya akan meletakkan nama saya iaitu Siti Nur Dayana. Kemudian email saya hanya akan letak dayana@gmail.com. Okey, untuk nombor telefon saya akan letak random punya nombor telefon. Dan juga saya akan isikan bahagian IC. Okey. Kemudian kita akan proceed untuk isi bahagian form untuk alamat penyewa. Untuk bahagian alamat saya akan letakkan contoh nombor rumah, nombor 2, Jalan 1/1, Taman Semarak. Postcode saya akan buat postcode yang sama seperti contoh yang ada di sini. Nilai. Untuk negeri saya akan letakkan Negeri Sembilan. Okey, kemudian kita akan proceed untuk
isikan form pada bahagian pengesahan lesen memandu. Jadi di sini pengguna hanya perlu attach gambar lesen mereka, lesen dan juga IC mereka. Okey, saya akan tunjukkan contoh kepada anda. Jadi di sini ia tertulis yang saya perlu attach lesen mandu bahagian depan. Jadi saya hanya perlu uploadkan saja. Jadi di sini saya ada contoh untuk lesen memandu bahagian depan, lesen memandu bahagian belakang, IC bahagian depan dan IC bahagian belakang. Jadi saya akan attach semua ni. Sekarang attach bahagian lesen memandu bahagian belakang. IC bahagian depan. Serta IC bahagian belakang. Okey, kemudian di bawah ini anda hanya perlu tick dekat sini untuk mengesahkan bahawa anda bukan robot dan boleh submit tempah. Okey, sekarang ni kita telah berjaya pergi ke page terakhir pada bahagian page tempahan, iaitu adalah page pembayaran. Jadi di sini anda boleh nampak bahawa ada paparan tentang data yang telah kita masukkan tadi. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan anda bahagian database untuk bahagian data yang kita masukkan sebentar tadi. Okey, jadi sekarang ni saya telah membuka database tersebut. Untuk nama database ini saya letakkan sebagai maklumat peribadi, di mana ianya mengandungi segala data yang saya isikan di dalam form seperti form maklumat peribadi, alamat penyewa dan form untuk pengesahan lesen memandu. Okey, jadi inilah data yang telah kita masukkan tadi. Saya telah meletakkan semua data tersebut ke dalam satu database sahaja. Alright, di sini anda boleh nampak bahagian maklumat peribadi yang mengandungi bahagian nama, nombor telefon, email dan juga IC. Kemudian adalah bahagian alamat penyewa. Jadi di sini kita ada alamat, postcode, bandar dan negeri. Seterusnya adalah bahagian pengesahan lesen memandu, di mana bahagian ini mengandungi gambar yang pelanggan hantar kepada kami. Jadi di sini ada bahagian gambar lesen bahagian depan, gambar lesen bahagian belakang, gambar IC bahagian depan dan gambar IC bahagian belakang. Okey, untuk database ini juga sama seperti database untuk maklumat tempahan yang saya pernah tunjukkan awal tadi. Jadi sebagai admin, saya tetap boleh update dan delete data di dalam database ini. Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan kembali kepada page pembayaran tadi. Di sini anda boleh nampak senarai harga sewaan mengikut hari, setengah hari dan juga jam. Apabila pelanggan ingin membayar, mereka boleh merujuk kepada senarai harga sewaan ini. Kemudian, kami mempunyai dua kaedah pembayaran, sama ada menerusi online ataupun pembayaran secara tunai. Pembayaran secara online boleh menerusi nombor akaun tertera. Kemudian, pelanggan boleh pilih mana-mana bank yang mereka gunakan. Okey. Seterusnya, pelanggan hanya perlu membuat pembayaran seperti biasa. Untuk pembayaran secara tunai, pelanggan boleh lawati kami di alamat tertera. Seterusnya kita akan pergi ke page tentang Rent and Go. Tentang Rent and Go.
Rent & Go dimula ditubuhkan sejak 2019 dengan idea untuk menyediakan laman web serta aplikasi kepada pelanggan kami bagi membantu tempahan penyewaan kereta secara online, dan ianya juga direka khas untuk menyediakan pelanggan kami kemudahan penyewaan kereta sepanjang jam, hari atau minggu dengan harga yang berpatutan di sekitar nilai Negeri Sembilan. Ini bertujuan untuk memudahkan pelanggan kami mencari kereta sewa untuk bergerak ke mana-mana destinasi yang mereka kehendaki. Rakan kongsi yang bersama-sama menyediakan perkhidmatan Rent & Go ialah Nur Amira binti Muhammad, Siti Nurdayana, Nurul Hafizah dan Nurul Syafinas. Kenapa anda perlu memilih Rent & Go? Di Rent & Go, anda akan dapat apa yang anda lihat. Kami menyediakan perkhidmatan kereta sewa pada harga terendah iaitu RM9 sejam supaya semua orang dapat menjalani perjalanan ke destinasi yang dituju. Tempat kereta sewa anda bersama kami. Harga yang ditawarkan termasuk tiada had masa dan mileage, tiada charge tambahan, perjalanan tanpa had dan ambil dan kembalikan pada bila-bila masa. Seterusnya, kita akan pergi ke page terma dan syarat di Rent & Go. Terma dan syarat di Rent & Go. Yang pertama, saya mengaku untuk menerima kenderaan sewa tersebut dalam keadaan yang baik pada waktu penyewaan. Kedua, saya bersetuju bahawa kenderaan tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang negeri yang boleh mengakibatkan kenderaan tersebut dirampas. Ketiga, sebarang kesalahan jalan raya adalah di atas tanggungjawab saya untuk menjelaskan sebarang kompaun ataupun saman. Seterusnya, saya mengaku bersetuju untuk memulangkan kembali kenderaan tersebut kepada empunya tuan. Kelima, saya difahamkan perlindungan insurans perlindungan kenderaan tersebut adalah di bawah ekses RM5,000 dan RM2,000. Keenam, saya mengaku dan berjanji untuk membayar tambahan sewa sekiranya saya lewat memulangkan kenderaan tersebut dengan kadar sewa yang telah ditetapkan oleh empunya badan. Akhir sekali, saya mengaku untuk membayar sebarang ganti rugi sekiranya berlaku kerosakan pada kenderaan sewa disebabkan oleh kemalangan atau kecuaian saya sendiri. Kemudian, kita akan pergi ke page dasar privasi Rent & Go. Dasar privasi Rent & Go. Perlindungan data peribadi notis dalam talian dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kami amat menggalakkan agar anda membaca dan jelas nota privasi ini untuk membolehkan anda memahami bagaimana kami mengumpul, menggunakan, mengendali, mengekalkan, mendedahkan dan melindungi data peribadi anda. Ringkasnya, nota privasi ini menerangkan jenis data peribadi yang kami kumpulkan, bagaimana kami mengumpulkan data peribadi anda, tujuan yang kami kumpulkan data peribadi anda. Okey, sekarang ni kita akan pergi ke page hubungi kami. Okey, jadi seperti yang anda boleh nampak, sebelum kita sampai ke form hubungi kami, di atas ini terdapat info mengenai lokasi dan juga katalog harga untuk Rent & Go. Jadi untuk bahagian katalog, saya telah terangkan pada awal video tadi. Jadi sekarang ni saya akan terangkan sedikit tentang lokasi kereta sewa yang kami sediakan. Lokasi Rent & Go. Kami menyediakan perkhidmatan kereta sewa di sekitar kawasan Nilai, Sepang, LBJ, Mitsui Outlet Park dan Politeknik Nilai dengan harga yang murah serta pelbagai jenis kereta. Dengan ini, anda dapat memandu kenderaan sewa anda tanpa had di mana sahaja dan bila-bila masa. Sama ada anda melancong atau menjalankan tugas selama beberapa jam, anda tidak perlu risau kerana tiada kos tambahan. Di sini kami membantu untuk melancarkan hari anda di tempat pilihan. Okey, jadi sekarang ni saya akan teruskan dengan bahagian hubungi kami. Di sini anda boleh nampak
kami telah meletakkan alamat, email dan nombor telefon bagi memudahkan pelanggan kami untuk hubungi kami. Kami juga ada sediakan form untuk pelanggan nyatakan sebarang permasalahan yang mereka hadapi di dalam website ini. Untuk penggunaan form ini, mereka hanya perlu mengisi nama, sebagai contoh Aiman Zain, email aiman@gmail.com, subjek tentang isu yang mereka hadapi, sebagai contoh sistem down, dan mereka perlu nyatakan mesej mereka terhadap kami. Kemudian mereka boleh menekan button hantar. Dan ia akan membawa anda ke page terima kasih. Okey, jadi sekarang ni saya akan menunjukkan database bagi form hubungi kami. Sekarang ni kita telah berada dekat database untuk form hubungi kami. Di sini anda boleh nampak data yang saya telah masukkan tadi. Dan untuk bahagian database ni, kami mempunyai bahagian nama, email, subjek dan juga mesej. Okey, daripada database ini, kami sebagai admin boleh update dan delete segala data yang ada di dalam database ni seperti yang saya pernah tunjukkan sebelum ni. Okey, jadi tindakan kami untuk bahagian hubungi kami ni, kami boleh memberi maklum balas menerusi email yang telah mereka submitkan kepada kami. Okey, jadi kita akan kembali kepada page hubungi kami tadi. Okey, kalau anda dapat lihat di bahagian bawah ini merupakan live chat untuk memudahkan pelanggan untuk menghubungi kami. Jadi, mereka boleh nyatakan apa-apa isu ataupun permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin dari segi kesukaran untuk membuat tempahan dan sebagainya, mereka boleh chat kami menerusi Let's Chat ini. Jadi kami akan mendapat notifikasi menerusi apps Wix. Di situ kami boleh membalas terus kepada pelanggan kami dengan cepat.